tajuk ke-29, iaitu sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang antara amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Dari Huzaifah, dia berkata, pernah kami duduk bersama Umar bin Khattab. Lalu dia berkata, adakah di antara kamu yang hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah fitnah? Makanya saya, yang Huzaifah berkata, ya saya hafal. So, Huzaifah ni banyak meriwayatkan tentang hadis-hadis fitan. Hadis-hadis yang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan berlaku. Huzaifah ni juga ialah pemegang rahsia ataupun kata apa, PA Rasulullah lah, nampak rahsia SU sulit Rasulullah lah. Ya. Dia antara orang yang memegang nama-nama orang-orang munafik yang berada di Madinah ketika itu. Dia cukup amanah dengan rahsia yang dia pegang. Ya, nama-nama munafik ni sehingga kan Sayyidina Umar minta pun dia tak bagi. Ketika Umar jadi khalifah dia tak bagi. Ya, ini rahsia. Hanya aku dengan Rasulullah ialah yang tahu. Jadi ketika itu bagaimana Umar dia nak tahu yang mana orang yang munafik ataupun tidak, kena tunggu orang tu mati dulu. Ya, kena tunggu dia mati baru tahu. Macam mana dia tahu? Sebab ya Allah Taala larang ya Rasulullah solat ke atas jenazah orang munafik. Ya, Allah Taala larang Rasulullah solat atas jenazah orang munafik. Jadi ya ketika Huzaifah ini dia ikut sekali dia tahu kan. Dia tahu nama orang yang tak tahu tak apalah. Yang tahu dia tahu lah. Dia tak pergi kan. Jadi bagaimana cara Umar nak tahu? Bila ada mana-mana kematian orang Islam, maka Umar akan tanya dulu. Huzaifah pergi tak? Huzaifah tak pergi. Tak apalah. Saya ada kerja hari ni. Nak pergi rasmi apa-apa benda lah. Contoh. Kan? Dia ada lah hal. Kan? Nak tengok. Sebab itu cara dia nak tahu. Ya. Jadi Huzaifah ni antara sahabat yang banyak ya, meriwayatkan hadis fitan, hadis-hadis akhir zaman. Lepas tu kita banyak kalau tengok riwayat hadis fitan ini banyak daripada Huzaifah al-Yamani ni. Ya. Jadi bila mana Umar tanya kepada sahabat-sahabat, siapa yang hafal tentang masalah fitnah ini, maka Huzaifah berkata, saya dia hafal lah. Berkata Umar, kau sungguh berani ya. Berani ya kamu lah. Saya berkata, fitnah seseorang dalam keluarga, anak dan tetangganya. Namun itu dihapus dengan solat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Fitnah ni ujian. Ya, fitnah ni ujian. Ujian kita dalam keluarga kita, terutama dengan isteri, anak-anak kita. Ya, dengan jiran-jiran kita. Ya, kalau dengan jiran ini antara sifat yang tak boleh nak buang sifat iri lah. Sifat iri hati lah. Itu sifat jiran. Dan tengok jiran ada sikit lebih sikit, perasaan tu ada sebab manusia tuan. Bagi kita ni manusia. Ya, bila mana jiran dapat kelebihan sikit, kita pun perasaan tu ada lah. Macam mana dia ni tiba-tiba baru 3 tahun pakai kereta tukar kereta lain pula. Jadi ni biasa benda je ni. Ya, perasaan iri itu ada. Ya, tapi apa pun Rasulullah ya, tentang hak jiran ini, maka Rasulullah cukup berat. Rasulullah selalu kata berlaku baiklah terhadap jiran. Berlaku baiklah terhadap jiran. Seolah-olah yang macam jiran ini nak dapat harta waris pula punya disebut banyak kali. Pentingnya jaga tak. Sebab jiran ni, kenapa kita sebut jiran ni? Sebab jiran ini ialah mereka yang duduk sebelah rumah kita. Apa-apa berlaku pun mereka dulu Walaupun kita sakit, kita apa pun, mak ayah jauh, abang jauh, kakak jauh, semua saudara jauh ni. Jiran dulu. Apa berlaku pun. Jadi berbuat baiklah dengan jiran. Ya, jangan bermusuh dengan jiran. Cuba cari titik persamaan lah. Ya, sebab kita ni manusia kekurangan tu memang ada.
Jadi dengan 3 sebab ini, iaitu fitnah seseorang, fitnah ni ujian tuan, ujian seseorang dalam keluarga dia, bagaimana dia nak mengendalikan keluarganya, anak-anaknya, semayang, anak-anak perempuan tutup aurat, isteri tutup aurat, solat, jaga solat fardu 5 waktu ni ujian. Ujian kepada anak dia dan tetangganya, ujian jiran. Namun itu dihapus dengan solat, puasa, sedekah, amal makruf dan nahi munkar. Umar berkata, bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi fitnah yang bergejolak, sebagaimana bergejolaknya ombak di lautan. Fitnah yang makin membesar, berombak lah. Huzaifah berkata, wahai Amirul Mukminin, engkau tidak akan tertimpa fitnah itu. Maksudnya dalam Umar, zaman Sayyidina Umar, fitnah jadi tak ada. Yang kita beritahu ni lah. Dari segi perbezaan pandangan, perbezaan manhaj, metodologi lah. Jadi engkau tidak akan tertimpa dengan fitnah itu. Kerana antara engkau dengannya terdapat pintu tertutup. Umar bertanya, apakah pintu itu akan didobrak atau dibuka? Didobrak itu maksudnya dipecahkan. Maka Huzaifah menjawab, didobrak, dipecahkan. Umar berkata, kalau begitu tidak akan dapat ditutup lagi untuk selamanya. Dia tanya, kalau begitu tidak akan dapat ditutup lagi untuk selamanya. Iyalah, dah pintu kena pecah. Bukan kena buka, tak dibuka. Kami yang di para tabi'in ini mereka yang hidup di zaman sahabat dan mereka tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini tabi'in. Ada tabi'in yang hidup dalam Rasulullah tapi sebab tak bertemu dengan Rasulullah. Jadi dia jadi taraf tabi'in lah. Dia tak nak jadi taraf sahabat. Makanya kami bertanya, para tabi'in bertanya, apakah Umar mengetahui pintu itu? Jawab Huzaifah, ya. Sebagaimana dia tahu bahawa sebelum besok itu ada malam. Sesungguhnya saya menceritakan kepadanya sebuah hadis yang bukan kebohongan. Maka kami khawatir bertanya pada Huzaifah. Lalu kami menyuruh Masruq, sahabat tabi'in bertanya kepadanya. Maka jawab Huzaifah, pintu itu adalah Umar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini juga cerita tentang Huzaifah tentang Sayyidina Umar Al-Khattab. Bagaimana Umar ini dia jadi penghalang fitnah besar yang menimpa umat Islam. Dalam riwayat tersebut, Huzaifah ini memang terkenal sebagai sahabat yang mempunyai pengetahuan tentang nama-nama orang munafik ini. Jadinya, tentang hadis ini dalam matan yang lain juga, Huzaifah ini diceritakan bahawa Nabi SAW bersabda mengenai fitnah-fitnah yang akan muncul selepas kewafatan baginda. Itu yang saya dah nukilkan dalam kitab Kiamat, tuan-tuan. Yang kita baca pada hadis pertama dah. Fitnah-fitnah yang berlaku akhir zaman ini iaitu orang amanah dikatakan khianat, orang yang khianat dikatakan amanah, munculnya golongan-golongan Ruwaibidah. Apalagi hadis, anak akan menjadi tuan kepada kedua orang tuanya. Ini semua. Ini hadis fitan zaman ni. Hadis fitan inilah hadis-hadis yang berlaku di akhir zaman. Bukan zaman Rasulullah. Ini yang akan berlaku. Dalam hadis ini Rasulullah sebut apa lagi? Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ini hadis zaman. Pakaiannya cantik tapi dia menampakkan bentuk tubuh badan. Tu yang kata telanjang. Mereka ni pakai bonggol seperti bonggol unta tak? Dia punya tocang rambut tu begitu tinggi tak? Ini Rasulullah sebut akhir zaman ini. Makanya bila mana Huzaifah bertanya pada Rasulullah SAW tentang tentang fitnah-fitnah yang akan muncul selepas kewafatan baginda, Huzaifah bertanya mengenai apakah terdapat suatu penghalang yang akan menahan fitnah tersebut. Fitnah ni tak? Sebab fitnah ini dia ni tidur. Jangan dikejutkan dia. Ni fitnah ni, jangan dikejutkan dia sebab dia membawa malapetaka yang cukup besar. Maka bila ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah fitnah yang dapat dihalang?
Ada pintu nak menghalang dia tak daripada dibuka? Maka Rasulullah menjawab bahawa pintu itu yang akan menahan daripada fitnah itu terbuka. Dan tapi dia tetap akan terbuka. Jadi bila mana saya bertanya, bagaimana cara pintu itu dibuka? Adakah dibuka dengan cara elok, masuk kunci, buka, ataupun dia ni dipecahkan? Maka Rasulullah jawab, pintu ni dipecahkan. Maksudnya dibuat jangan kasar. Ya. Lalu Huzaifah ditanya lagi sahabat lain, adakah pintu itu dipecahkan? Tidak, dan maka dia kata, dipecahkan. Jadinya mereka tanya lagi, yang ni sebut tadi ni. Mereka tak bagi nak bertanya siapakah pintu yang menghalangnya itu. Maka dia terus sahabat. Tabi'in lain tanya pula. Tanya siapa dia yang menghalang pintu ni. Yang jadi penghalang pada pintu fitnah ini daripada dipecahkan, dibuka. Maka Huzaifah menjawab, pintu itu adalah Umar Al-Khattab. Jadi betul tuan-tuan. Umar Al-Khattab ini, dia bukan wafat, bukan meninggal dunia dengan cara sakit. Tapi meninggal dunia dengan cara dibunuh. Bila Umar ini dibunuh, ketika solat subuh, sedang dia mengimami solat subuh, datang seorang Majusi Parsi ni, apa namanya? Yang bernama Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' dia datang, dia tikam Umar di bahagian perutnya. Ya, dia tangkap. Makanya ketika itu, ya, Umar telah cedera parah lah. Di sahabat-sahabat ni tangkap dia ni, dia ni dibunuh juga. Ya. Kemudiannya Abu Lu'lu' ni, ya, bila Umar ni dia selama 3 hari. Sayyidina Umar sakit. Ya, Sayyidina Umar dia sakit dan akhirnya dia wafat. Ya, maka wafatnya Sayyidina Umar itu makanya terbukalah pintu fitnah sampai hari ini ya. Ya, kita berada dalam zaman fitnah. Apa tu fitnah? Fitnah ujian lah. Jadi ujian ini yang datang pada kita, bagaimana cara kita nak mengatasi ujian ini? Dengan ilmu. Dengan ilmu je lah. Tak ada cara lain tuan-tuan. Sebab tu wahyu pertama turun tu, Iqra. Itu. Ya, Iqra. Ilmu kan baca. Nak dapatkan ilmu dengan cara membaca. Banyakkan membaca. Dengan cara antara wasilah. Pada antara untuk dapatkan ilmu dengan cara demikianlah. Dengan cara kita membaca dan dapat ilmu. Baru dapat kita bezakan. Yang mana satunya hak, yang mana satunya batil. Ya. Kalau kita tidak ada ilmu tuan-tuan, kita akan jadi orang yang taklid. Yang mengikut-ngikut je lah. Kenapa buat macam ni? Entah tengok dia buat, aku pun buat lah kan. Taklid. Ya. Maksudnya taklid ialah mengikut tanpa didasari dengan ilmu. Ikut buta tak? Kalau yang diikut tu masuk longkang, dia pun masuk longkang kali ya. Ya. Kalau yang dia ikut tu masuk gua sekali ya. Tanpa dia tahu pun benda tu hak tu pun batil. Ini Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' yang bunuh Sayyidina Umar ni. Umar dia sakit dalam 3 hari. Kemudian dia tanya. Dalam tempoh 3 hari dia sakit tu. Ya, dia sempat tanya pada anak dia. Kan? Ingatkan nak tanya apa tak? Apa lagi yang aku tinggalkan? Apa harta yang milik aku yang aku tinggalkan? Tak ada lagi dah. Tinggal lagi 20 dirham je. Khalifah besar. Khalifah yang begitu agung ni. Yang menguasai 2/3 dunia ni. Ketika dia meninggal dunia, dia nak meninggal dunia ada 20 ringgit. 20 dirham. Anggarannya tuan-tuan. Lepas beli kekapan je lah. Kan? Ini khalifah yang besar ni. Ya. Begitu juga dengan Salahuddin Al-Ayyubi sama juga. Seorang panglima perang yang hebat. Yang membuka kota Palestin tak. Ya. Yang menumbangkan dia tentera-tentera Nasrallah ketika itu dah. Sama juga. Dia ketika meninggal dunia dia tak banyak. Ya. Ada lepas untuk beli kain saja. Ni. Ya. Sayyidina Umar, Salahuddin Al-Ayyubi ni. Dua-dua ni dibenci oleh Syiah. Dua-dua ni dibenci. Sebab tu Syiah dia begitu mengagungkan Abu Lu'lu'. Diberi penghormatan yang tinggi kepada dia. Sebab dia berjaya membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya. Cukup diagungkan. Kalau tak payah pergilah tuan-tuan tak. Tengok gambar cukup lah. Kita tengok gambar makam dia tu. Dia punya hias, punya cantiknya. Padahal dia ni bukan Islam pun. Kan? Tapi itulah katanya. Yang penting
bunuh orang yang kami benci tak? Bunuh orang yang kami benci. Itulah. Sebab tu berbeza sangat kalau akidah Syiah kita berbeza. Akidah pun berbeza, rukun iman pun berbeza. Sebab tu bila Imam Syafi'i, bila ditanya pada dia, boleh tak kami solat di belakang Rafidah? Rafidah ni Syiah lah. Maka Imam Syafi'i kata tak boleh. Ya, tak boleh solat. Wah, sebab akidah dia berbeza. Akidah kita sampai ke beriman pada hari kiamat. Dia beriman pada imam dia. Antara termasuk dalam rukun akidah dia tu. Kan? Imam 12 tu lah. Imam dia ni lah. Wajib ikut. Taraf imam dia tu lagi tinggi pada taraf Nabi. Kan? Jadi ni yang kata ni, Rafidah melampau tak ada orang ni. Jadinya tak boleh. Imam Syafi'i tak bagi. Jadinya tak sebab itu. Kenapa? Sebab Syiah ini, mereka ini, ya, antara etikad mereka, ya mereka ni mengkafirkan sahabat. Kafir terus. Semua sahabat kecuali beberapa orang sahajalah yang terselamat daripada kena kafir. Ya, jadi antaranya Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali lah. Yang terselamat, yang lain semua kena. Abu Bakar apa semua. Ini etikad tuan. Ini bukan just knowledge, general knowledge lah. Etikad dia. Betul dalam Syiah, lepas mereka solat, lepas Nabi SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Kita ingatkan dia tepuk tangan lepas sembahyang lah. Sonok sebab berjaya sembahyang kan, tepuk tangan lah. Kan. Ya, tepukan pertama itu laknat ke atas Sayyidina Abu Bakar. Tepuk tangan. Tepuk yang kedua tu laknat ke atas Sayyidina Umar Al-Khattab. Tepuk kali 3 laknat ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bagaimana kita nak kita kata boleh sama macam kita ahli sunnah wal jamaah lagi? Ya. Cumanya ulama-ulama mereka beri pendirian tidak bermusuhan macam ginilah ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu kita tengok ada je orang Syiah pergi Mekah pergi mana je. Bila ditanya kenapa orang boleh pergi, dia kata kafir dah tak. Kita tak dia kata kafir. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi dia memang lari pada kita lah. Lepas tu ahli sunnah jemaah ni dia tak kata Syiah tu tuang kafir. Tak kan? Kita tak sebut macam tu. Sebab masih lagi ada ruang untuk dia bertaubat. Untuk dia kembali kepada ada lagi peluang. Jadi tak letakkan demikian. Ya, dia tak letak demikian lah. Tapi kalau dia letak terus, kafir terus. Bukan ni sahabat-sahabat semua kafir lah. Kita meletakkan bukan demikian. Dari sunnah dia tak tahu ni. Sebab ada pintu ruang untuk dia bertaubat. Ya. Rupanya kalau orang semua kita jumpa je ada orang Syiah di Mekah, di Madinah tu. Tapi mereka ke Mekah pun bukan sebab nak mengajar Rasulullah sangat. Nak pergi makan-makan kubur-kubur ni. Ya. Nak pergi puja kubur-kubur. Sebab tu tak dibenarkan. Kalau kita masuk dalam kawasan Bakir tu, dia punya polis cukup jaga tak. Jangan buat pelik-pelik dari situ. Sekarang kenalah tu. Kalau nak berdoa pun dia tak bagi lama-lama. Sebab dia tak nak benda-benda macam ni. Sebab apa tuan-tuan? Pengajaran daripada zaman kerajaan Fatimiyah, kerajaan Syiah dulu, kerajaan Khawarimitah dahulu, pengajaran. Ketika mereka ini berkuasa, kubur-kubur ni semua dihias dengan cantik. Dan dinaikkan bangunan, ya, makam Sayyidatina Khadijah ke, makam sahabat-sahabat anak ni, cukup cantik. Tak apalah. Katakan kalau tanda kasih cinta lah. Tak apa tu maksudnya dari segi kemanusiaan. Tapi bila mana kuburan ini disembah, dikubur jadikan tempat keramat, ya, ini yang dihapuskan. Sebab tu diratakan balik. Ya, zaman selepas itu diratakan balik macam kita tengok balik asal seperti pada zaman Rasulullah. Dan tidak diletakkan tanda pun. Ini makam Ruqayyah, ini makam Uthman. Ya, ini makam ni tak sebut kat ni pun. Biarkan kosong. Kan? Tapi kita boleh tahu juga. Sekarang ni dah mudah. Tuan Google je lah. Kita pergi sana, Google. Makam-makam ni pakai. Ni makam ni. Boleh tahu je lah. Makam ni. Dikatakan makam ni, makam. Sebab nak bimbang. Sebab kita manusia ni, ya, kita mudah percaya apa yang kita nampak. Iaitu dengan keterbatasan ilmu. Bila tengok benda pelik sikit depan kita, makanya kita akan rasa kagum, makanya kata hebat tu. Nah, contoh magic ya tuan-tuan. Kita pergi tengok orang buat persembahan silap mata.
Dia keluarkan burung dari topi, keluar nap dari topi, itu normal, biasa je lah. Tapi hari ni tengok lagi pelik-pelik tau. Dia punya silap mata tu lah. Tapi sebab yang pakai silap mata tu pakai baju biasa je. Maka kita pun anggap ini silap mata, tak ada hal lah. Ya. Sebab yang pakai tu baju biasa tak. Dia pakai topi, jubah dia panjang hitam. Okey, normal. Ini silap mata, kita pun tahu. Tapi kalau buat benda yang sama tu, dia pakai jubah, dia pakai kopiah, dia pakai sorban, tujuh kita benda macam ni. Masya Allah. Ini karomah. Turun naik karomah tu boy. Turun naik makan wali tu boy. Padahal benda ni sama je dengan apa yang ahli silap mata tu buat. Cuba tu orang tengok. Ya? Dapat peringkat macam tu. Manusia tu memang macam tu perangai dia. Dia nampak benda pelik sikit dia berlaku lah sebab dia, ni dah ni. Ya? Sebab tu, kenapa tuan-tuan? Sebab faktor ilmu. Sebab tu kita tak pelik. Di hadapan Kaabah tu tengah tawaf tu sibuk tu pergi peluk baik Kaabah. Barokat. Malaikat Kaabah tu baru keluar pada kilang dia pun. Kiswah dia tu. Dulu lagi lah tuan-tuan, waktu belum diikat kain Kaabah tu pada dinding Kaabah tu kan, pakai masuk dalam tu. Masuk lagi Kaabah tu. Kita tawaf, kita bukan tawaf, kita pusing tayar tawaf sunat kan. Pegang-pegang, apa sah kain yang berbulat ni? Rupanya kepala orang. Dalam kiswah tu kepala orang tu. Kan? Ini tahun 90-an lah. Macam tu sekali. Kan? Dia buat Kaabah tu macam wall, orang Yahudi buat. Duk meratap dekat dinding Kaabah. Apa benda ni? Islam tak ajar pun macam ni. Tapi sebab tak ada ilmu, dia buat benda baru rambut. Kan? Tu kata. Ada orang di sana duk gila cari barokat je. Tu berkat, ni berkat, semua nak berkat. Dengan tanah-tanah dia bawa balik. Batu-batu pun ni berkat. Ni semua benda-benda mengarut. Ni yang mana, kenapa? Ya, Rasulullah, para sahabat cukup strict, keras dalam perkara ini. Sebab dia berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Ya, bila berkaitan dengan akidah, dia tak ada kompromi. Dalam bab fiqah, no problem. Kita boleh bertasamuh, boleh tolak sunuhah lah. Kan? Sebab dalam bab fiqah. Bab fiqah ini mutaghayyirat. Maksudnya fiqah ini dia berubah-ubah mengikut pada zaman. Kan? Contoh apa? Rasulullah pernah melarang sahabat mereka ini pergi ziarah kubur. Kemudian dalam Rasulullah tengok boleh dah. Sebab apa? Satu kefahaman mereka dah bagus. Kemudian dalam fiqah, dalam masalah, bila tidak ada air untuk wuduk, kita boleh bertayamum. Fiqah, dia benda berubah-ubah lah. Tapi benda-benda i'tiqad ini, dia tak ada ubah dah. Mana ada dua Tuhan. Ya, Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa kan, tak ada benda lain. Tapi nak benda yang memang dia tidak meletakkan Tuhan, Allah tu pada dua tak. Tapi dia mensyirikkan dengan meletakkan kuasa yang hanya layak untuk Allah, dia letakkan kepada makhluk. Itu jelah, itu yang dia syirik tu. Ya? Dia tak kata pokok itu sebagai kuasa yang beri sesuatu, dia tak kata macam tu. Tapi dia kata pokok ini berlayak untuk memberi satu dengan dia. Dia kata perantaraan dia dengan Tuhan. Itu jelah. Ini yang Allah Ta'ala cukup melarang kita buat benda ni. Sebab tu dalam Quran pun sebut kan, udu'uni, minta pada aku. Kan? Ya? Minta pada Allah Ta'ala tu maksudnya letakkan keyakinan kita 100% hanya Allah saja. Tanpa meletakkan sebarang perantaraan. Nak ajar benda ni, benda-benda macam ni lah. Sebab i'tikad inilah tuan-tuan yang kita nak bawa pergi ke masuk kubur nanti, nak pergi akhirat esok. Kan? Ini Rasulullah datang Rasulullah ini, benda nak buat ni. Nak bantras benda ni, penyembahan berhala. Kan? Kalau ikut konsepnya sama je. Orang jahiliah dengan Islam tak ada beza pun. Sebab apa? Kan? Sebab orang jahiliah dia kata apa? Ada ni kita zaman jahiliah tu. Kan? Mereka menyembah berhala, kita tanya lah kenapa sembah berhala? Kami tak sembah berhala. Lepas tu, ni cara kau buat ni. Bawa hasil tanaman, bawa ternakan, pergi korbankan untuk berhala. Tak. Tuhan ni Allah Ta'ala juga. Tapi ini kenapa guna? Ini perantaraan. Sama je Tuhan ini. Perantaraan, istilah tu digunakan. Betul Al-Quran sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya pada orang Arab jahiliah ni, tapi Quraisy ni, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Nescaya mereka akan mengatakan Allah SWT yang menjadikan langit dan bumi.
Nescaya, pasti dia akan jawab. So apa masalah dia dengan kita? Betul tak? Kalau kita pegang pada ayat ni lah. Bila tanya kepada orang kafir ni, siapakah yang jadikan langit dan bumi? Nescaya dia akan kata Allah Ta'ala jadikan. Jadi kalau di situ kita pegang, dia tak ada beza dengan kita. Lama sebab kita sembah Allah, dia pun sembah Allah. Tapi kenapa dilarang? Kenapa diutuskan Rasulullah untuk membantras perkara ini? Sebab dia menggunakan perantaraan. Menjadikan perantaraan ini. Kalau dalam agama lain, jadikan rahib-rahib dia sebagai perantaraan. Kan? Niat menghapuskan dosa wakil pada Tuhan ini. Ini nak bantras. Betul, clear dalam Quran. Ud'uni astajib lakum. Kau minta pada aku bagi. Minta direct pada Allah Ta'ala. Tanpa kita meletakkan diri kita ni sebagai seorangnya. Siapalah aku nak minta direct pada Allah. Aku ni hamba yang hina. Memanglah. Dan Allah Ta'ala pun adab berdoa tu itulah. Dalam adab berdoa, letakkan kedudukan diri kita rendah, hina, mengaku depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul lah tu. Yang tak betulnya minta orang. Minta orang yang soleh, yang hidup tak ada masalah. Ji, tolong doa Haji. Saya ni kadang tak sihat, kadang hati saya tak boleh cantik lagi. Kalau Haji doa-doa kalau saya sama. Boleh. Yang masalahnya pergi ke kuburan. Minta pada makhluk, minta pada benda yang tidak dapat memberi manfaat pada kita pun. Kalau orang yang meninggal dunia, dia pun fikir nasib dia. Aku ni lepas ke tidak. Kan? Manusia je menganggap aku ni mulia. Tapi hanya Allah dengan dia tahu siapa kedudukan diri dia. Hatta siapa pun. Kan? Jadi ini kira kita. Inilah ajaran yang Rasulullah bawa pada kita ini. Supaya murnikan akidah kita. Kan? Very clear yang tu. Dengan pelbagai manhaj dan juga wasilah. Yang nak ajar pada kita supaya apa? Supaya menjadi hamba Allah Ta'ala yang betul-betul meletakkan Allah SWT sebagai Rabb. Sebagai Tuhan. Kan? Tapi bila mana yang lain datang mencemarkan akidah ini, makanya biar. Antara saya sebut tadi lah Syiah tadi. Rukun iman pun dah goyang lah. Dia dah ubah. Kan? Dan diceritakan dengan sirah-sirah, sejarah-sejarah palsu yang direka-reka. Kan? Nah ini. Sebab tu dalam bab ini tadi, sedekah, amal ma'ruf dan juga nahi munkar. Bila mana dia tanya tentang pintu fitnah itu adalah Umar Al-Khattab. Ya, dalam hadis lain surga sebut. Ya, Rasul juga sebut bahawasanya sekiranya ada Nabi selepas aku, maka Umar lah yang akan menjadi Nabi. Ya. Kenapa Rasul sebut macam ni? Ya. Sebab apa? Rasulullah tahu akan muncul Nabi palsu ni. Banyak begitu ni. Yang kata Dajjalun. Sebelum munculnya Dajjal yang sebenar, Dajjal yang seorang ni, yang keluar ni. Ya, Dajjal yang original yang keluar. Ya. Yang sebenar keluar, akan muncul Ad-Dajjalun. Lagi banyak pada dia. Dajjal. Ya, antaranya mereka yang mengaku Nabi. Ya, mereka membawa ajaran-ajaran yang memesongkan. Bila sebut tentang ajaran sesat ni tuan-tuan. Maksud ajaran sesat ini. Dia bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Nasrani. Itu dah very clear. Perbezaan akidah yang nyata. Ajaran sesat ialah ajaran yang berasal dari Islam. Dipesongkan ajaran tersebut, maka terkeluar daripada Islam, sesatlah dia. Dia berasal dari Islam. Bila sebut ajaran sesat ini tuan-tuan, kita pun keliru sebab ajaran sesat ni dia tak pakai baju compang-camping, baju AC/DC di depan, rambut panjang, mata letak celak, dia tak gitu. Itu kita tahu dah tak ada masalah. Ya, tapi bila dia berpakaian ala Islam, pakai jubah, sorban, pakai tasbih tak lekang tangan. Ini yang kita keliru betul. Bila dia tengok dari segi sudut ajaran menyimpang daripada ajaran Islam. Ajaran sesat ni dia asal dia antaranya ialah bagaimana kita nak kenali ajaran sesat? Dia meletakkan pemimpin dia begitu tinggi ya. Dia lah tak apa-apa semua dulu untuk guru dia lah. Apa semua dia macam ni. Dia akan create cerita ni. Meletakkan ketua dia sebagai seorang yang hebat. Engkau depan untuk guru kita, kau jangan sembarang. Dia tu boleh baca hati engkau. Kau jangan elok sikit. Dia kan letak macam ni. Untuk guru kita, kau tahu tak? Hari tu pokok besar, timpa, tumbang, terbalik. Kan? Tak kena dia, tertahan pokok tu. Jadi bila kita minta pada dia sumber, ada orang cakap lah. Kan? Ni,
Ini cara untuk melepaskan diri dengan selamat. Bila dimintakan sumber tu dalil lah tuan tak? Ya, sumber adalah. Ini benda ni bukan tipu ni, betul ni. Tu. Jadi dia tak. Jadi kita orang bawahan ni kita makan dengan benda-benda macam ni. Kita akan merasa kagum dengan sendirinya. Kemudian jalan sesat ni apa lagi? Wanita tak lari ya. Kan? Boleh sebut wanita ni usus seks semua lah tu lah. Itulah. Kan? Boleh macam ni, boleh buat macam ni, macam ni. Ada upacara penyucian dosa lah apalah ni. Ini semua macam ni. Yang ketiganya dia akan melibatkan wang. Bila dia dalam taksub dalam diri pengikut dia, mereka dah tak kisah dah. Dia keluarkan duit poket dia sendiri untuk bagi pada kumpulan dia. Itu duit gaji habis tu. Nah, duit gaji dia habis. Kalau dia dalam bentuk organisasi tuan-tuan, makanya mereka menyumbang ni dengan penuh, inilah tabungan syurga kita. Ya, padahal yang kaya orang atas tu, dia yang pakai Alphard, dia yang pakai rumah kereta Mercedes, kereta besar dia lah. Yang bawah ni merempat. Sebab apa? Taksub bagi habis keluar duit untuk kumpulan dia. Padahal cukai pun tak bayar. Zakat pun dia tak bayar. Ya. Tiba-tiba kita kagum pula hebatnya kumpulan ni. Zakat pun tak bayar, celah mana hebat tuan. Ya. Income tax pun tak bayar. Ini celah macam mana kata hebatnya? Apa yang hebatnya? Ya. Dan kekayaan itu boleh kas kita dia je pun. Sekitar kumpulan dia je pun. Tak pernah kita dengar pun kalau dia menyumbang untuk Palestin ke, menyumbang untuk bangsa banjir ke, menyumbang untuk unyumbang, tak dengar apa. Sama-sama dia je. Sama-sama dia pun hanya pimpinan atasan saja. Yang bawah tetap merempat. Sebab tu berikan kumpulan ahli bawahan dia tak boleh nak ke mana-mana. Sebab dia telah didoktrinkan. Kau tak boleh ke mana pun. Kau kena tekan sampai mati dalam kumpulan kita ni. Itu doktrin dia lah. Kan? Cuma yang bukan yang seronok sikit. Cuma mereka ini bab perkahwinan dari keluarga 69 lah. Keluarga 69. Kita pun tak tahu adik ipar kahwin dengan biras kahwin. Tak tahu tuan-tuan. Tapi anak-anak semua pun dah mak ayah tak kenal dah anak dia. Masya Allah. Tapi bila didoktrinkan ini ala Islam, ini Islam. Habis orang bakal kena tipu. Ya? Islam. Tu kata. Dia nama agama ni cukup laku tuan-tuan. Kalau nak buat jenayah atas nama agama cukup laku. Walaupun yang tertipu tu masyarakat, mereka tetap anggap bagus. Kan? Pada jenayah tu. Tidak beri hak sepatutnya, kalau hak sebagai pekerja pun tak ada. Kabel SP pun tak ada, apa semua tak ada. Semuanya lillahi ta'ala. Senang Yang orang atasan, kaya dia lain macam. Jadi inilah. Lepas tu nak kena bantras. Kumpulan-kumpulan jalan sesat. Yang meletakkan, bukan agama pun. Ya, dari segi tauhid akidah pun lari dah. Tapi bila kita memandang hanya kadang-kadang apa kaitan pula. Dia ni buat akidah je. So, kalau tak bantras semua, hidup lagi lah kumpulan ni. Ya. Sebab tu kenapa kita perlu dalam akhir zaman ini, perlu knowledge lah ilmu. Kadang-kadang kita malas nak fikir. Kadang-kadang orang kita dia suka baca tajuk. Ya tak? Baik dalam Facebook, dalam surat khabar, apa tengok tajuk. Tengok tajuk, dia tak baca isi dalam. Ya. Jadi malang lah. Ya. Sebab apa? Kadang-kadang disebabkan kita kononnya kumpulan ini dia membangunkan dari segi kewangan yang hebat. Sebab kita menafikan hak ahli-ahli dia. Anak-anak kecil yang mana dipisahkan pada mak ayah dia, diletakkan dalam satu tempat. Bayangkan mak ayah hidup lagi ni. Mak ayah pula didoktrinkan bahawasanya kau kena taat dengan kumpulan kita. Pemimpin kita ni akan keluar nanti. Akan menjadi pembantu pada Imam Mahdi dan sebagainya lah. Dia letakkan doktrin, racun-racun ni dalam pemikiran ahli-ahli dia. Kan? Ahli-ahli dia. Jadi itu malang, kesian. Orang atasan tak ada masalah, dia mana kaya. Ni bawah ni. Mereka tak boleh fikir lah. Dah didoktrin, tak boleh fikir. So, benda ni dah di-set. Kalau kita jumpa tanya pun dia dah. Kalau sebut tentang kumpulan ketua dia, dia cukup. Lain macam dia dah. Dah jadi macam apa lagi dah. Dalam bab lain tak ada masalah. Jadi itulah kata jangan. Ya. Hak manusia ni, hak orang Islam ni. Makanya kita kena bagilah. Kan? Sebagai seorang Muslim. Tambah pula kalau yang diuruskan tu anak-anak kecil. Yang tak tahu apa benda pun.
didoktrinkan. Kadang-kadang risau tengok rotan tu lain macam pegang lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab didoktrinkan. Kau jangan lawan. Kau jangan lawan. Rimau, singa pun tuan-tuan. Kalau tak bagi dia makan beberapa hari, ya, kemudian time nak tu kita didik dia bagaimana cara nak taat pada tuan dia. Tak, kau boleh buat dia, aku bagi kau. Tu yang dekat circus tu macam tu. Rimau lah, singa boleh angkat roh sikit, aku ambil upah. Boleh sikit, ambil upah. Ini didoktrinkan sama, dia tukarlah bentuk manusia je. Kau jangan macam ni, kau jangan macam ni, kau nanti kau kena macam ni. Yang kau dan perempuan pula didoktrinkan juga macam ni. Kan, dia letakkan, sampai dia pun tak kisah kahwin dengan siapa dah pun. Tak ada masalah pun lah. Yang dia ada kurang ada lelaki tak ada masalah. Jadi apakah ini satu kemanusiaan? Apakah ini Islam suruh macam ni? Ini ke Islam? Nak tanya tu je lah. Islam macam ni ke ni? Meletakkan kedudukan wanita begitu hina, sampai tak boleh buat apa dah kan? Perkahwinan yang mana tanpa mahar pun dia tukar dengan dia punya tu lah, cara dia lah. Pernikahan yang tidak didaftarkan dan juga sebagainya. Masya Allah, macam mana ni? Tapi kalau dalam masyarakat ni, tak apa Islam. Celah mana Islamnya? Saya sebut. Islam celah mana kalau zakat pun tak bayar, income tax pun tak bayar. Nak bantu orang Islam celah mana? Zakat ini kita bantu sama Muslim kan? Tak ada pun. Dia bukan bantu sama Muslim. Dia membantu ketua kumpulan dia saja. Ahli bawahan hanya diberi makan, diberi tempat tinggal. Nah, itu macam tu. Jadi kalau kita duduk selami dalam kaji tengok, kita akan nampak benda macam ni. Cuba pandang dari sudut kemanusiaan. Memandang isu ni dari sudut kita sebagai orang Islam. Kita comparekan. Benarkah Islam? Ini ke Islam? Islam ajar macam ni ke? Memisahkan anak-anak dengan orang tua dia ni. Tidak meletakkan hak sebagai pekerja. Rasulullah cakap apa tentang bekerja ni? Ya, pekerja ni, Rasulullah kata, kau bayar upah dia sebelum peluh dia kering. Dia nak beritahu macam. Maksudnya bila dia selesai kerja dia tu, terus bagi upah dia. Dah selesai. Sebelum peluh dia kering. Ini bukan dekat peluh kering lagi dah. Kan? Dah habis jadi masam pun semua dah tak ada juga. Kan? Didoktrin begitu. Jadi tuan-tuan, kita lebih kena rasional lah. Dengan kita letakkan sesuatu, dan yang sonok pula, dikomparekan pula dengan orang kafir. Ini semua kerja orang kafir lah ni. Nak habiskan orang Islam pun semua. Tak ada kena-mengena pun dengan isu ni. Ya, tak ada kena-mengena pun. Tapi pandanglah dengan rasional. Okey tuan-tuan. Yang diambil pelajaran pada hadis ini adalah sabda Nabi SAW bahawa fitnah seseorang dalam keluarga, harta, anak dan tetangga dapat dihapus oleh solat, puasa, sedekah, amal makruf dan nahi mungkar. Ya. Oleh itu kita perlu melaksanakan amal makruf. Apa itu amal makruf? Mengajak orang buat baik, kempen orang buat baik, kempen datang rumah Allah. Kan? Kempen buat benda-benda perkara yang baik-baik ni tak. Dan juga nahi mungkar. Nahi mungkar itulah, bila sebut tentang nahi mungkar tu dia ada kedudukan dia. Sebab amal makruf, ajak orang baik, open untuk semua. Tak ada masalah. Siapa-siapa boleh tak takkan nak ajak benda orang buat baik kan. Tapi nahi mungkar ni dia ada level buat dah. Man ra'a minkum munkaran fayughayyir bi yadihi. Fa in lam tastati' fa bi lisanihi, fa in lam tastati' fa bi qalbi, fa huwa adhaful iman. Dalam mencegah perkara nahi mungkar, pertamanya man ra'a minkum, kalau kamu nampak mungkaran, perkara yang mungkar, fayughayyir bi yadihi. Ubahlah dengan tangan kamu. Tangan kamu, kuasa kamu, kedudukan kamu. Kalau seorang ayah tengok anak dia buat benda tak betul, gunakan kedudukan dia sebagai seorang ayah. Kuasa veto dia. Memang ada pada ayah tak? Pada isteri tak? Maka gunakan kuasa tu. Tak solat, tak utuh aurat. Gunakan. Tapi kalau kuasa yang sama, kita nak guna kepada atas orang lain, boleh tak boleh pula. Dengan anak sendiri boleh marah, boleh apa semua dah, nak rotan. Tapi orang ni cuba buat dengan tak boleh, kena saman ke lah. Makanya siapa punya kerja buat? Bagi orang yang layak lah. Fa'in lam tastati' fa bi lisani. Tak mampu gunakan kuasa tangan, gunakan lisan, nasihati dia, tegur dia. Tapi dengan sebab kita tegur tadi, sebab kita pula risiko, maka fa'in lam tastati' fa bi qalbi, hendaklah benci dengan hati. Tak redha dengan perbuatan tersebut,
Dan yang ketiga ini wa huwa adhaful iman. Inilah selemah-lemah iman. Yang penting ada kebencian. Tapi kalau benci pun tak ada, jadilah kita syaitan bisu. Syaitan bisu ni tengok benda mungkar lantak kau lah. Jangan kita sampai jadi macam tu. Paling kurang kita rasa benci dalam hati kita. Hari ni banyak saluran tuan-tuan. Kalau tengok benda mungkar-mungkar pun tak nak apa saja bidang pun boleh je ada saluran dia. Boleh je hantar. Tak, buat aduan, buat laporan semua. Oleh itu, kita perlu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf artinya menyuruh orang mengerjakan kebaikan. Sedangkan nahi munkar maksudnya mencegah orang daripada mengerjakan maksiat atau kemungkaran. Wallahu a'lam tuan-tuan. Jadi alhamdulillah kita selesai mengupas satu tajuk pada pagi ini tentang sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pula pada tajuk yang ke-30 iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya apa yang baik itu kepada Allah Subhanahu taala. Sebarang kelemahan dan kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Sebagai kelemahan diri saya sendiri. Subhanahu taala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa 'amalan maqbula. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.